Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Berjumpa kita kembali dalam Oil and Gas Podcast ataupun kita panggil Metacast yang dianjurkan oleh Oil and Gas Meta. Terima kasih sekali lagi kepada TS Anwar kerana sudi menerima pelawaan kami dalam sesi podcast pada kali ini. Okey, pada episod yang lepas kita membincangkan mengenai tenaga kerja di Malaysia, khususnya industri minyak dan gas. Dan pada kali ini pula kita ingin membincangkan topik hangat sebab semua tengah berkata ni kan tentang mengenai energy transitions, mengenai new energy. Dan kita tahu sedia maklum yang mana tahun lepas Malaysia ada melancarkan usaha kita panggil satu Malaysia National Development 1NETR, National Energy Transition Roadmap. Kan? Betul? So ini adalah isu yang panas sebab ramai lagi di antara kita, di kalangan kita masih lagi tak clear, tidak faham mengenai usaha tersebut. Dan pada kali ini kita nak membincangkan mengenai usaha ini dan apa konsep ataupun kaitan dengan industri minyak dan gas kita. Okey. Boleh tak TS Anwar membincangkan sedikit mengenai landscape tersebut? Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Meta Oil and Gas untuk podcast yang kedua. Terima kasih untuk pendengar-pendengar yang sedia bersama kami. Kita sebenarnya sedang melalui satu peredaran masa yang cukup merangsangkan, cukup interesting lah for me. Selepas 20 tahun mengamalkan pengamal oil and gas ni ataupun industri tenaga daripada oil and gas ni, saya rasa peredaran masa sekarang ni banyak pula ada kekeliruan sebenarnya dan juga misconception dan juga banyak delusion juga. Sebab tu setiap persidangan yang saya pergi, saya cuba membawa ke hadapan illustration yang betul lah, ilustrasi yang tepat. Yang pertama sekali, kita Malaysia sebagai seorang pengeluar minyak dan gas yang cukup signifikan lah. Saya kena highlight beberapa perkara di sini. Kita Malaysia about 650,000 oil barrel compared to the world of 80 million yang diproduksi lah, about 0.7%. Manakala di gas pula kita 73 bilion meter cube per day dan world 4 trillion which is about 2%. So itu adalah sangat signifikan sebagai satu saiz negara yang sederhana lah, kecil juga, 32 juta orang saja. Kita pun amat menyedari bahawa oil and gas industry ini adalah antara yang terbesar, industri terbesar di dunia. Pada tahun 2020, 21 dan 2019 including COVID years, kita yang kedua terbesar. Yang pertama Telco. Telco memanglah yang number one. 10 trillion. Kita 5 trillion punya business oil and gas ni. And especially 2022 kita punya profit become 3 kali ganda. Menjana memang sesuatu yang iaitu perkembangan semula selepas COVID-19 ni telah menghasilkan sesuatu impact yang besar ataupun ballooning effect lah. Mungkin ramai akan menyedari especially dalam bidang oil and gas lah. So kita adalah very significant producer of oil, very importantly dekat gas. Kita gas ni adalah third largest exporter of LNG, yang terbesar ni. Yang ketiga terbesar dalam market LNG ialah Malaysia. Itu sangat penting. So sebab tu dengan cerita-cerita ni, sebab then kita nak masuk dalam bidang energy rumusan energy transition ni, sebenarnya saya nak radical sikit lah. Saya nak start sebagai energy transition actually not exist. Because bukan kata saya nak memperkecilkan atau demonize the energy transition, tapi ramai orang keliru dengan perkataan energy transition and sometimes people use for some benefit of their own. For me, for us,
is better we call that as energy expansion. Energy expansions. A better word than energy transition. Sebab energy transition ni seolah-olah bagi gambaran bahawa okay, oil and gas sekarang ada, kemudian tak ada. Dan kita ada dua benda nak fikir. Kalau saya jadi seorang ayah, kan, ada anak-anak nak masuk oil and gas, siapa yang akan masukkan anak-anak untuk industri sementara? Betul. Azrul nak buat ke? Saya tak nak. Tak nak. Siapa nak industri sementara? Betul. Katakan saya businessman, saya ada berbilion-bilion dekat tangan. Okey lah, saya mungkin kalau masuk tahun ni dapat tahun depan profit okey lah. Tapi kalau saya long term investor, siapa nak invest dalam temporary business? Ya, saya ada faham tak? Itu isu dia. Saya dah bagi tahu banyak kali dah dekat pengamal industri, including lah ya syarikat-syarikat besar di Malaysia. Come on. Kalau kita sendiri tak dapat menghuraikan perkara dengan kejituan dan kepastian, siapa yang akan defend kita? Betul. Kalau kita sendiri tak dapat mengangkat martabat industri ini dan diposisikan, yang penting bukan saja martabat, yang penting memberi gambaran yang tepat kepada dunia dan juga rakyat Malaysia, siapa lagi nak buat? Sebab tu saya rasa lebih tepat kita panggil sebagai energy expansion in line with National Energy Transition Roadmap. Itu pun transition pun ada NETR. Okay. So tak apalah, kita ambil je nama tu. So dalam roadmap, apa tu roadmap? Mengapa kita perlukan roadmap? Sebab kita tengok kita sekarang menjana sebanyak 1.7 juta million equivalent liquid, which is oil, gas dan juga condensate. Condensate ni dia in between lah, dia lagi low density, sebab tu kita panggil condensate. So kita campur semua hydrocarbon, 1.7 million equivalent barrel lah. Kita tak lama lagi nak menjana 2 juta pula. So akan meningkat lah. So energy transition roadmap, biar saya bagi gambaran sedikit apa tu energy transition dari segi sudut tahun. Pada tahun 1980, fossil fuel 82% secara gambaran dunia, bagi dunia dulu. Then 2020 tahun kemudian dia jadi 80%. Then bagi 2040 kita anggarkan global akan jadi 78%. So 20 tahun jadi 2%, another 20 tahun jadi 2%. Okay. Oil and gas, daripada oil and gas ataupun fossil fuel ni ada 3 lah actually. Oil, gas dengan coal. Saya nak keluarkan coal dah sekarang. Sebab coal ialah, so the energy transition ni kebanyakan, kenapa ada energy transition ni? Sebab orang anggap bahawa oil and gas ni ialah ada carbon kan. C and H is carbon and hydrogen is oil and gas. Dan adalah di Malaysia especially, energy industry has produced over 80% of carbon CO2 emission. 80% adalah daripada energy market. Memang betul. Tapi energy market tu kita kena faham apa maksud energy market kan. Di dunia pula kita sekarang merangkumi 40 bilion CO2 per annum. Di Malaysia 280, that's about 0.6%, similar to our population. So dengan itu, dengan keadaan CO2 ni yang memberi gambaran bahawa bila ada kepekatan CO2 yang tinggi di atmosfer, kita panggil dia akan membuat sesuatu situasi dipanggil greenhouse. Greenhouse ni macam ada seolah-olah ada satu konkrit lah dekat atas ni. So bila senaran cahaya matahari sampai ke bumi kita, nak pantul balik tak boleh, dia trap. Bila dia trap, kalau banyak kepekatan CO2 dekat atas udara, maka dengan tu suhu dia makin meningkat. Tapi peningkatan dia bukan 10 atau 5 atau 20 darjah Celsius. 1 atau 2 darjah Celsius tu akan memberi impact. Bukan manusia mungkin, you may feel comfortable in the room and go out of the room, tapi dia ada chain effect kepada segala makhluk dan eventually akan juga balik kepada manusia. Sebab tu orang tak berapa nak kurangkan CO2. Tapi banyak juga scientific yang mencadangkan bahawa sebenarnya relationship between temperature dengan CO2 pun sebenarnya tak begitu konkret lagi. Walaupun ada banyak cadangan, yang tu saya tak nak masuk lah. Tapi walaupun ada, kita cuba fikirkan. So oil and gas pula, kita keluarkan fossil fuel daripada coal. Coal adalah yang paling kotor lah. Sebab bila kita bakar coal tu datang daripada tanah juga. Kita gorek mining lah. Mining
Tapi oil and gas pun mining juga, tapi dia drill lah, dia drill masuk dalam, kita produce. Tapi mining ni untuk coal dia pada shallow ataupun lagi dekat daripada permukaan bumi. So yang tu coal, kebakaran coal dulu lokomotif biasanya pakai, banyak industri bakar tu untuk produce energy dan drive engine lah kan. So dengan tu dia banyak dah mengotorkan dan produce CO2. Itu memang betul. So kita punya nation pun sebenarnya pakai coal. Ada juga 20 lebih peratus coal. Kita ada banyak coal plant around Malaysia. So kita punya National Energy Transition Roadmap ni, kita nak move away from coal, eradicate, bukan move away, eradicate coal and reduce dependency on hydrocarbon oil. So move toward gas. So ada 3 perkara lah. Satu, kita nak eradicate coal. Nombor 2, kita nak mengurangkan guna pakai tenaga bakar untuk energi lah, tenaga bakar daripada diesel for example. And then kita nak meningkatkan penggunaan gas LNG untuk sama-sama dengan ini renewable. So renewable untuk substitute. Bila kita kurangkan, somebody else have to take over lah. Who is that? That will be renewable. Itulah secara kesimpulan National Energy Transition Roadmap sampai 2050. 2050. Okay. Encik Sanwar, thank you atas penjelasan. Tadi TS Anwar ada bagi tahu mengenai kita nak buat energy transitions ni ataupun energy expansions ni disebabkan kita nak one of them is we want to reduce greenhouse effect. Okay. Ada lagi tak perkara yang drive this energy transition or energy expansions ni berlaku di Malaysia? Adakah sebab kita nak follow negara lain buat, so kita follow? Ada lagi tak yang drive energy transition ni? Okay. So dua-dua pun ada sebenarnya lah. Satu, memang kita suka, memang secara manusia kita pun suka, we like western brand, right? Kita setujulah. Dan kita juga bila semua orang bergerak kepada satu arah, kita tak nak terkeluar. Betul. Kita pun follow the mass lah. Saya nak bagi beberapa fakta juga sedikit tambah daripada tadi. So oil and gas, Malaysia oil and gas, tadi kita buat dunia lah, gambaran dunia, iaitu untuk fossil fuel ada 82, 80, 78. Tapi by 2040 pun, 2040 oil and gas dianggarkan masih lagi signifikan, iaitu close to 75-76% juga oil and gas and coal. Maksudnya dunia ni kita masih akan menggunakan pakai lebih daripada 75% fossil fuel. Apa kata dengan Malaysia oil and gas pula? Okay. Malaysia oil and gas, kita fossil fuel kita keluarkan, coal kita keluarkan. Kita akan guna pakai Malaysia oil and gas by 2050, 77% tau. 77% masih lagi. Bukan kata 2050 ni dah tak ada. Akan tetapi daripada 77% tu 57% datang daripada gas. So sebab tu dalam energy transition, Malaysia masih lagi akan dependent on oil and gas, especially gas and LNG, which is from the same industry. Oil and gas industry juga, orang macam saya juga. Industri yang sama, facility yang sama, skill set yang sama. Okay? Kita pergi satu lagi important one. Saya nak buat gambaran driver dekat sini, apa yang drive energy transition kat sini dan global. Tapi sebelum tu, kita nak cerita sikit untuk oil and gas, untuk berubah daripada 82% tadi, oil and gas, fossil fuel 82 jadi 80, wow, good achievement. Then by future akan jadi 78. Untuk achieve this, the over 40 years ni, kita dah invest $10 trillion. $10 trillion has been invested. Okay. Pada masa yang sama, oil and gas pun about $10 trillion. Purata 0.5 to 0.2 to 0.5 trillion lah, depend on the which year kan. So apa yang saya nak huraikan di sini, we invested $10 trillion to decarbonize, taking the coal out, substitute with renewable, took us 20 years to reduce to 4%. And the same $10 trillion was invested to produce 78%. Oh, banyak. Ini gambaran yang penting. Yeah. If I'm an engineer, the first fact, if I'm an engineer,
I talk a lot about efficiency. Betul, efficiency. Efficiency, ya. Kita suka efficiency. Engineer, scientist, they like efficiency. Apa tu efficiency? Effectiveness and efficiency. Which is get the maximum output with the fewer input. Okay? Tapi kita merasai, saya secara pendapat, yang ini saya keluarkan, saya Anwar, kali ini saya nak keluarkan setiap organisasi yang saya berperanan lah. Kita invest more to produce little. It's supposed to be fewer resources in, more resources out. Tapi saya rasa energy transition ni menggambarkan seolah-olah sebenarnya the world wealth has been directed towards renewable in the achievement of that 4%. Sekarang question mark is, adakah berbaloi? Maksudnya, is it the right direction we want? Are we doing it right? These are the question people need to realise, sebab kita nak separatekan adakah energy transition ni akan membawa results yang kita nak, atau sebenarnya boleh jadi satu instrumen diguna pakai oleh negara-negara yang akan dapat lebih benefit daripada negara-negara yang tak ada duit tu. Itu jadi satu persoalan yang sangat besar lah untuk dijawab. Sebab tu dalam banyak podcast yang hebat-hebat lagi tu, orang question juga banyak tentang energy transition, sebab orang berpendapat bahawa untuk negara-negara barat yang dah pun melalui eksploitasi oil and gas, bukan saja di negara sendiri tapi di negara orang lain juga, betul. Through monopolization, economic control, and also capitalism, or many other things lah, even many other way that has been done. I think it is proven. I don't want to say any name of the country, but even until today it's happening. And in fact, the Israel-Palestine war pun banyak juga ada kaitan dengan oil and gas. Saya pun terkejut. Tapi anyway, bila orang buat macam tu, what is the objective? The objective is to actually decarbonize or use that as an instrument to continue to make wealth and make a barrier to entry for others. Itu yang kita kena faham sekarang ni. Sebab kita dah rasa bahawa agenda energy transition kita nak humanize, iaitu saksama dan adil, bukan untuk segolongan orang sahaja. Sebab kalau kita ada negara-negara yang sedang maju, iaitu Papua New Guinea, New Awakened Dragon, negara-negara Afrika lah, ada negara-negara yang sedang membangun ni, yang start daripada S ni, S, very interesting name. Tapi dia elephant punya level lah, dia punya big discovery, yang Petronas pun masuk juga untuk negara tu baru-baru ni eksplorasi. But anyway, these countries but just found the wealth, baru jumpa satu sektor ekonomi yang baru, iaitu oil and gas. So apa kita nak cakap dengan dia? We don't need oil and gas, you slow down. Macam mana ni? Rakyat di sana baru jumpa untuk mengangkat diri mereka daripada poverty untuk jadi satu taraf yang boleh dikatakan membangun lah. So disparity dekat sini macam mana kita nak? So satu. Yang kedua, kalau kita cakap bab tentang carbon dioxide release kan, it has happened over century. Bukan tahun ni, tahun lepas, century. So adakah macam mana kita nak buat moral question bahawa negara-negara yang telah mengotori lebih banyak, mengambil peranan lebih banyak compare to negara yang sedang membangun, macam mana kita nak bezakan? Lagi yang ketiga, adakah kita nak bersetuju bahawa China dengan India, they are the biggest polluter? Memang faham, tapi kita kena faham dia pun ada banyak rakyat. Betul. China 2 bilion ke 3 bilion, India 1 bilion. So kita kena tengok per capita. So kita tak boleh terperangkap dengan western media kata China, India polluter. But there are so many people. Saya pernah pergi India banyak kali, China pun banyak kali. India dia panggil rickshaw, ataupun dia punya macam skuter, dia modify jadi tuk-tuk lah. Tuk-tuk dia 8 orang 9 orang duduk dalam. Kita tuk-tuk apa? Kita pakai MPV pun seorang. So macam mana kita nak? Sebab this global is belong to human being. So how we want to kontra kat sini? Itu pun
Sebab tu energy transition need to be humanized, and secondly, kita still feel that the importance of energy sector driven by oil and gas need to be defended because it provide three things. Kalau kita nak apa-apa energy pun, biar kita tiga-tiga ni boleh diperakui dan kita boleh rasa kita meet lah. Security. Ya, so itu panggil trilemma lah. Security. Benda tu, bahan tu ada. Memang ada. Oil and gas ada banyak. Banyak lagi. Okey, nombor satu. Kita pun dah buat secara century. 1912. Di Malaysia started 1912 mah. More than a century. So kita dah tahu macam mana buat. So security lah. Second one is affordability. It is very affordable. I tell you one more thing about energy transition in a while. Supposed to reduce the cost but actually increasing. Number third one is sustainability. Kita boleh sustain 20-50 masih ada lagi. So tiga-tiga ada. Okay, kita pergi kepada renewable. Renewable, I bukan nak kata renewable tak baik. Saya cuma nak bagi pandangan yang benar. Renewable pula, kalau renewable tu must come at the affordability, security and sustainability, tiga-tiga. Kena ada. Tapi malakah, but the problem is, bila kita invest 10 trilion ni, dia akan jadikan dia lebih mahal. So, sebab tu tarif ataupun penjanaan kuasa ni akan meningkat jadi lebih berkos tinggi. So kita tak nak perkara tu. Kita nak ada keseimbangan di mana ataupun tenaga tu boleh dirasai oleh semua orang, termasuklah anak-anak seperti saya di Kepala Batas dulu tak ada. Saya nak make sure semua orang ada. So kalau kita semua orang ada, kita nak adil dan saksama. So sebab tu negara kita kena realize sebagai rakyat Malaysia, kita di muka bumi kita ada kepentingan gas dengan oil. So kita kena make sure number satu, kita kena continue. Sebab oil and gas membawa peranan kemakmuran negara kita dan juga it create wealth. So oil and gas is not the villain. It's actually need to be improved because it is a creation of wealth, livelihood and life to our nation. So we need to protect. How we are going to do it? We have to make sure we can do it improved. We can do more efficient. We can do more effective by reducing wastage, by reducing unnecessary, creation of CO2, for example. Kita pun ada kepakaran kejuruteraan yang hebat juga daripada serata dunia. Kita boleh guna pakai untuk arrest CO2. Kita make sure dalam activity exploration and production, kita tak menjana banyak CO2. Itu pun salah satu cara juga. Yang terakhir sekali, dalam molecule chain tu, kita make sure produk yang di-convert tu boleh diguna pakai. Boleh diputar, dikitar semula. Boleh reduce the emission in the entire chain of operation. Itu semua boleh buat. So, maka dengan tu keseimbangan di sini, kita kena maintain oil and gas. Kepentingan kita ada, but at the same time, kita kena ensure the renewable can have a space lah. So keseimbangan tu kena ada. Bukan kata kita transit from one to another, tapi kita expand horizon. Renewable tu masuk dalam ekosistem kita. Bukan kita masuk dan keluarkan oil and gas. So itu saya punya ungkapan di sinilah. Itulah T.S. Anwar. Dia sebab saya harap jawapan daripada Tuan dapat menyangkal dakwaan sesetengah pihak mengatakan, oh kita nak go to new energy because minyak dan gas kita akan habis dalam masa terdekat. Okey, ada yang kalau saya baca komen-komen tu, ada bukti yang menunjukkan yang mana minyak mentah kita akan habis dalam pada tahun 2035. Dia siap bagi tahu tahun bila habis. So sebab tu Malaysia memang dia move to 1NETR ni, dia develop, dia usahakan sebab dia kata memang minyak kita akan habis. Tapi bagi saya sampai sekarang ni tiada siapa ataupun tiada organisasi yang boleh membuktikan bila mana minyak dan gas Malaysia akan habis. Tiada siapa. Okey, cakap-cakap ada. Malah saya nak bagi tahu kat sini juga, penemuan demi penemuan berlaku. Terutamanya dalam gas field lah, dalam telaga gas kita lah di Malaysia. Dan kita tak tahu sampai bila yang telaga kita tu, telaga yang 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas pun sampai sekarang ni masih ada lagi minyak di situ. Kan? Di situlah sebab saya tak nak ada delusion, confusion ni kita nak cuba sangkal. Okey?
selain daripada tadi Tuan ada menyebut mengenai industri minyak dan gas adalah long term game. Okey. Apa pula pandangan Tuan mengenai new energy? Adakah dia long term game? Okay. Dan apa confusion lain ataupun delusion lain yang ada di luar sana yang Tuan faham, Tuan sebab selalu engage dengan people community kat luar sana yang kita boleh jawab pada sidangan podcast kita pada kali ini. Okay, alright. Nombor satu, memanglah seperti yang saya sebut tadi, energy sector memang contributor to CO2. Kita sedia maklum. Kita accept, kita tak tolak perkara tu. 1/3 of all those emission coming from fossil fuel and cement lah. Cement ni ada banyak kaitan dengan penggunaan hydrocarbon, sebab tu dia selalu cakap cement ni. So therefore people were looking for alternative mix. Bila saya jadi graduan tahun 2003 ya. So bila saya jadi graduan 2004 saya officially graduate lah. Orang dah cakap dah actually oil and gas ni tahan 15 tahun aja lagi. Betul. Sekarang di podcast ni saya dah ajak masuk lebih kurang 21 tahun daripada graduate. 20 tahun lah. 20 tahun ni kita talking about 2050. Yeah. Ya sekarang 2023 ni. Another 27 years lah. So macam mana ni? Sebab manusia kita ni ada kekurangan. Kita boleh predict so far je. No matter how great the science is. In fact, macam saya cerita tadi, sebenarnya until sekarang ada grup-grup saintis kata CO2 is the one that cause global warming. Ada juga grup-grup saintis kata tidak. So yang mana satu kita nak ambil? Sebab tu kita tak boleh guna pakai sains sahaja, sebab sains pun sebenarnya depend on assumption. So sebab tu assumption berubah, semua berubah. So kita punya Malaysia insya-Allah, I rasa tak ada, kalau orang tanya bila habis, saya sorry lah, saya tak nak bagi jawapan. Sebab saya tak tahu. Nobody knows. Hanya Tuhan aja tahu. Sebab tu saya kata memang boleh katakan kita matured field. Kita mungkin cost dia meningkat untuk exploration, itu betul. Tapi bila nak habis, I don't have the answer. Okay? Tapi kita pergi balik kepada energy transition tadi. Malaysia sebenarnya ada kelebihan juga dari segi energy transition. Tapi saya nak cuba cerita sikit tentang electrification EV bila saya berakhir. So kita ada cahaya matahari yang terang, panas, very hot lah kan, for many hours compared to many other nations lah. Macam pergi negara-negara yang bercuaca ataupun orang kata nation that have musim lah, yang bermusim tu bagi kurang sebab dia akan ada winter dan sebagainya. Kita sentiasalah berkhatulistiwa ni. So kita ada sun energy kita boleh harness. So tak mustahil lah kita nak gunakan solar sebagai the first option for renewable. Solar cerita dia pendek. Solar driven, solar apa yang drive solar ialah cost. Itu saja. Satu saja saya nak cakap, cost. Cost dia makin berkurang sebab China dengan India has been very active, including US, active in manufacturing the fiber yang absorb the heat tu. Panel tu makin lama makin murah dan makin bagus. Macam smartphone. Dulu RAM 1, 2, sekarang 16 campur 16, 32 dah. Makin hebat pada kos yang sama. Dulu nak beli Apple sentiasa mahal lah. Saya punya Xiaomi je. Tapi Xiaomi 1000 boleh dapat makin lama makin better. So untuk fiber ni, dulu satu meja ni boleh buat satu lampu je. Betul. Satu meja yang korang boleh tengok sini boleh buat menyala satu lampu. That's how bad it was 20-30 years ago. Sekarang satu panel ni kalau dua size macam ni dah boleh run the home dah. So maknanya kita better and efficient and cheaper too. Panel pun makin lama makin cheap lah. Dan tambahan pula dengan macam-macam program government subsidi dan sebagainya kan. Itu kita nak cerita sikit lah. Subsidi ni datang dari mana? Daripada oil and gas juga. So itu satu, solar. Apa lagi? Wind. Ada kebolehan kat Malaysia. Wind actually, kalau negara-negara barat yang bermusim ni, normally wind dia very strong lah. Kita perlukan at least 5 meter per second. Malaysia normally hanya beberapa hari je dia akan jadi 5. Lepas tu kebanyakan hari dia kurang daripada 3. Memang tak boleh. Maka dengan tu tak jadilah. Dan hydro, yes. Kita ada banyak river, especially Sarawak, kaya dengan hydropower. Maka kita sedang mengusahakan. Kita pun ada dam pun. So kita mengusahakan hydro yang tu. So kita ada solar, hydro. Last yang paling pergi terdekat ialah bio lah. Bioenergy, iaitu menggunakan
bio, iaitu plant based fuel. Kita boleh buat fuel. So for example, korang tahu tak sebenarnya kelapa sawit ni kita panggil palm kernel cake. Bila kita fermentize the palm kernel cake, kita boleh produce alcohol. So kita ada banyak lagi jagung dan sebagainya. Kita ada banyak cara boleh produce. So tiga cara ni adalah sangat famous kat Malaysia lah. Dan yang drive tiga ni dua benda. Satu ialah dia kena teknologi moden dan murah. Yang kedua actually pengaruh government, pengaruh kerajaan dari segi policy making, policy. Yes, dari true policy lah. Yeah. So itu kita nampak jangka panjang. Last for EV. Jom kita cerita EV ni. Ini korang kena ingat Okay, EV. Kita semua gunakan bateri kan? Bateri. Memanglah semua orang pun, saya pun suka EV juga. Saya suka EV bukan honestly saya bukan suka EV kerana CO2. Saya suka EV sebab respon dia immediate. Sebab dia motor. Of course lah, dia electrical faster than combustion. Itu memang science. So kita tekan je terus jalan. Okay, fine. Tapi adakah EV is cleaner than ICE? Ini persoalan yang sangat penting ni. Tapi saya nak apa orang kata, kita nak crack down the illusion sini lah. Nombor satu, untuk buat EV kita kena ada bateri. Setiap bateri ni berat dia lebih kurang 300 to 400 km lah. About 200 km of the battery, dia make casing dan sebagainya, altogether 400 km. So untuk buat satu bateri, you kena explore, mine 500,000 kilogram of rock. 500,000 tons of rock has to be demolished. Pounds. 500,000 pounds. That's about equal to 200,000 kg. Satu bateri tu. Dalam bateri tu, baru you jumpa perkara-perkara seperti, of course, iron, copper, nickel, cobalt, zinc, magnesium, aluminium. Itu semua. Yang masalah tentang perkara ni, lithium ion, nisbah dia, kalau kita buat 50,000 kg of rock, polish dengan H2S acid, kita wash out, proses lagi dan sebagainya, you dapat 1 kg lithium ion. 50,000 lagi satu saya bagi. For example, itu yang paling rare earth material lah. Zinc. Zinc satu nisbah 12,000. 12,000 kg daripada rock tu, dah lah tadi kita 500,000 buat satu rata. Okay, 12,000 tu, kita dapat 1 kg. Itu pun selepas kita dah menjumpai deposit tu. So, maksudnya kita kena menerokai crust of the material dengan jentera-jentera yang sangat besar untuk exploration. Yang tu pakai beribu-ribu barrel oil and gas untuk eksplorasi tu. Okay, that's satu. So, saya rumuskan sikit. Untuk buat satu bateri, kita compare bateri dengan ICE engine ni. Dia panggil tailpipe emission. Memang betul tailpipe emission memang tak ada. Saya setuju. Tailpipe maknanya kita punya exhaust lah. Memang tak ada exhaust pun electric car kan. Tapi itu exhaust. Di mana anda rasa electricity datang? Itu selalu terlepas. Electricity tak datang daripada magic tau sebenarnya. Kau pergi petrol station, sebab apa buat kat petrol station? Sebab petrol station banyak dekat negara. So dia letak lah. You rasa datang dari mana? Kita tanya Fazrul. Electricity untuk pump, kita tak pump minyak, tapi pump electricity dalam satu bateri itu datang dari mana? Daripada electric gas, tenaga gas. Daripada oil and gas and coal. Ingat So there is no such thing as zero CO2 emission from electricity. Itu satu. Sebab akan masuk lagi satu yang terperanjat ni lepas ni. Kita masih lagi tak faham mengenai supply chain dalam benda ni. Betul. Sebab electricity diorang tak tahu electricity tu sebenarnya datang daripada mana. Saya bukan kata pengamal EV car ni bad ke apa ke, tidak. Bukan. Saya nak bagi gambaran betul saja supaya kita orang faham. Sebab kita tak nak exploit people punya motivation. My motivation, I like Mother Nature. You punya motivation pun you like Mother Nature. Tapi jangan-jangan kita buat, tapi sebenarnya kita buat, kita tak faham pun apa yang berlaku yang kita buat dalam pengamalan ni. Lagi satu fact yang sangat-sangat terperanjat. Sebenarnya dia peranjatkan saya last year lah, but not anymore sebab after I study, I pun dah tahu tak peranjat lagi lah. Untuk satu bateri tu, tahu tak jentera yang kita cakap kan? So kita ada 3 cabang dalam CO2. Satu, pembuatan bateri, iaitu dan kereta.
So kereta lebih kurang sama lah, EV car dengan ICE. Sebenarnya kereta sama je, tukar enjin, tukar bateri je. So there is CO2 footprint for making the car. So kita equate sama. Okay. Now kita talk about ICE engine dengan battery. ICE daripada ferrum, which is mostly iron lah. Iron senang mau dapat. I tell you, iron ni 1:5. Maknanya 5 kilo rock you dapat 1 kg dah. Sangat senang, sangat mudah. So tak banyak pakai, tak banyak tenaga. Tapi yang kat tadi tu 500,000 tu ingat So maksudnya bila kita compare dua-dua, untuk dapatkan lithium, zinc, magnesium, cobalt dan juga graphite, semua ni akan menggunakan sebanyak 300 barrel oil. Okay, kita buat calculation sekarang. 300 barrel oil, 200 hingga 300 lah. Let me take 200 barrel lah, paling teruk lah. Sebab I nak tengok median lah. Tak nak nanti you all cakap, I ni trying to influence lah. 200. Satu barrel 150. Jadi maka dengan tu dia jadi berapa? Satu barrel 150 liter. 150 liter boleh pergi 1000 kilometer tak? Boleh? Boleh. Easy lah. Boleh. Boleh lah. Boleh. So maknanya boleh pakai 10 hari tak? Boleh. Kita bawa kereta 10 hari? Boleh. So kalau saya ambil 200 kali 1000, jadi 200,000 hari. 200,000 Tadi 200 barrel. Setiap barrel boleh pergi 1000 kilometer, boleh pakai 10 hari. Boleh. Kalau 10 hari kita ada 200 barrel. So 200 kali 10 hari. 2000 hari? 2000 hari bagi 365 bagi 5 tahun lah. 5 tahun. So, maksudnya untuk pembuatan kereta bateri ni, dia calculate sendiri yang I tak buat nombor, I nak dia calculate ni. So maksudnya you have already, bila kita buat bateri, you already inherited 5 years of oil usage CO2 already. By bateri aja. Maksudnya kalau kita tak pakai kereta EV 5 tahun, barulah lepas 5 tahun you boleh nampak efek dia. Sebab you already created 5 years equivalent CO2 from oil usage. So kalau you compare dengan ICE dengan EV, your car will only become better of reducing CO2 after 5 years of usage. Kalau you tukar, you jenis yang tukar kereta 5 tahun, 7 tahun, ini kira medium. Kalau kita tadi pergi 300, is actually average is 7 years. 7 years of usage. After 7 years of, nobody tell you this fact. After 7 years of EV car usage, barulah boleh nampak kekurangan. Tapi when you do first the battery, you already created the CO2, high CO2 dah. So yang ni yang ramai tak nampak. Dah pula tambah dengan ICE pakai minyak. Tapi bateri pakai current datang daripada fossil fuel juga. End up sebenarnya tak ada saving CO2. Betul. So sebab when you create, you already created 5 years equivalent CO2 usage of gasoline car, oil car ataupun oil and gas car. Tambahan pula you punya grid, kalau you punya grid tak bersih, sama je. You still using for gasoline fuel. So sekarang bila orang advocate, when people come, net zero or zero emission, actually it's not true. It is not a zero emission. There is no such thing as a zero emitting car. That it doesn't exist in Malaysia, at least. I'm not sure the rest of the world. Maybe Norway Norway punya grid memang all green. Dia pakai hydro je 100%. Tapi dia jual oil and gas to other nation. So itulah kadang-kadang kita kena, sebab tu dengan perkara-perkara yang kita sembang tadi, many people like me and many people, we want to differentiate. Energy transition ni adakah atletic agenda? Tahu tak apa tu athlete? Athlete ialah kumpulan yang atlet lah. We don't want energy transition to be the atletic agenda. We want this to be humanized agenda. Agenda yang berperi kemanusiaan. Sekarang ni kalau ikut harga EV pun dia tak berperi kemanusiaan. Itu betul. Kalau saya tengok cantik-cantik lah kan, tapi mahal jugalah. Mahal lah. So kita kena berperi kemanusiaan. How to make it berperi kemanusiaan? Maksudnya kita kena faham negara maju kena ambil tanggungjawab yang lebih daripada negara yang sedang maju. Dan juga Malaysia ni, please lah, kita pengamal industri ni faham perkara ni yang sebenar. Dan jangan kita
sentiasa terikut-ikut. Kita kena question, radical questioning must come in. Kalau tidak, pemuda-pemuda akan silap faham. Bila dia silap faham, dia ingat kita sebenarnya polluter. Sebenarnya kita, yes, we understand polluter, but we are doing it better now compared to 10 years ago. We will do better in 10 years time than today because we're going to be more efficient, we are going to be more effective, we're going to use all kind of technology to ensure the molecule of CO2 stay within, and we know how to deal with it. In fact, yang paling terbaru bidang CCUS ni, carbon capture and utilization storage, is one of the way we contributed. The engineers macam kita orang dah figure out, if I want to produce gas yang ada CO2, ada yang high CO2, macam mana kita make sure CO2 ni dah terkeluar daripada supply chain, kita terus simpan bawah. So kita dah figure out. So you have to, the world and the government must trust that the oil and gas industry will evolve, will become better, and make sure anak-anak muda pun kena faham ya kita punya aspirasi. Kita sebenarnya, saya punya pandangan senang aja untuk pengamal industri dan juga bukan pengamal industri. We create more CO2 and more damage to the world by our habit than the industry, iaitu food wastage and energy wastage. Beli benda yang tak penting, tak perlu, beli yalah mewah-mewah dan sebagainya, and not effectively using or sharing, tak share perkara lah resources. Yang ni pun cukup menghasilkan impact yang lagi besar daripada super duper teknologi. Just simple benda pun sebenarnya boleh create better impact to the environment. Public transport pun salah satunya. Sekejap lagi kita akan berbincang mengenai apa yang kerajaan boleh lakukan, sumbangkan dalam environment kita masa kini. Okey. Kita nak berbalik kepada betul. Now kita ada new energy, dan lepas tu kita ada yang semasa daripada dulu oil and gas industry. Apa pada pandangan TS, apa oil and gas industry, pengamal-pengamal oil and gas industry ini boleh lakukan untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini dalam new energy? Tadi betul saya ada dapat tangkap satu, CCUS. That one is the biggest development lah yang kita dapat buat, CCUS. Carbon capture, utility and storage. Utilization and storage. Okay. Selain daripada tu, macam mana kita nak beradaptasi? Sebab yang saya nampak sekarang ni ada satu Petronas, dia establish the new wing, which is Gentari, untuk nak handle untuk drive new energy ni kan. Okay. Selain daripada perkara tersebut, apa lagi yang kita boleh lakukan? Okay, dalam situasi energy expansion ini, kita tukar okay, kita energy sekarang, expansion. Okay. Kita nak panggil energy expansion dah ya. Pendengar-pendengar pun next time kalau orang datang cakap energy transition, at least if you are a Malaysian, you say sorry, I feel it's energy expansion. Kalau you cakap macam tu, kira podcast ni berjaya lah. OGM akan membuat ni campaign. Okay, energy expansion. Okay, so kita sebagai pengamal industri dan juga rakyat Malaysia, apa peranan kita sebagai seorang penduduk ataupun menggunakan energi ni ataupun mengeluarkan energi ni? Kita ada 3 peranan lah. Satu panggil ekonomi, environmental and also social. So kita kena make sure 3 seimbang. Kita tak boleh jaga environment je, tiba-tiba tak ada orang. Tak boleh juga. So kita tak jaga ekonomi, tiba-tiba orang semua tak boleh nak cope. So kita kena seimbang. Sebab tu oil and gas dia bagi satu penyimbangan yang sangat bagus. Saya nak bagi satu highlight untuk oil and gas industry sebelum kita masuk the strategi yang kita sedang buatlah di oil and gas ni. Nombor 1, konsep Exergy. Ini very interesting. Ini pun you boleh guna pakai lah Exergy. Apa tu Exergy? Semua orang tahu energy. Exergy ialah efficiency of energy in versus energy out. Maksudnya, kalau saya nak hasilkan energy, berapa energy yang saya kena pakai? Itu maksud Exergy. The conversion dia. Maksudnya kalau nak 20, katakan saya nak buat 20 unit energy, kalau saya pakai 20 unit energy, tak ada apalah, tak ada hasil. So kita nak cakap satu-satu sekarang ni. Oil and gas hydrocarbon, Exergy conversion dia, kita boleh hasilkan satu nisbah 20 hingga 40. Okay lah, quite interesting. Bagus. 20 hingga 40. Yang kedua, kita talk about solar. Not too bad. Dia 15 hingga 25, which is second to oil and gas. Not too bad. Maksudnya we are efficient lah. Maksudnya kita dapat create
15 unit by investing 1 unit. Yang ketiga, nuclear. Nuclear is very special. Malaysia tak buat. Saya rasa sedih kenapa tak buat. Nuclear is God given sebab it's science that can create something extraordinary by reaction, chemical reaction. Yang tu infinity tau. 1 ke infinity, nuclear. One investment can create infinite amount of energy. Okay, yang keempat, kita nak pergi wind. Wind ni not too good sebab dia banyak faktor yang influence dia punya energy production. 1/6. Not too high ratio compared to solar dan sebagainya lah. Saya nak cakap tentang hydrogen ni. Kita punya government ada roadmap, hydrogen roadmap. Tapi sebenarnya saya sebagai pengamal tahu serba sedikit lah tentang sains. Saya bukan saintis, tapi kita baca faham lah. Hydrogen nisbah dia 4/1. Wow. Terbalik. 4 invested according to current technology level lah. Yang tu boleh berubah sikit lah. Saya bagi disclosure sikit lah. Exclusion. So 4/1. 4 nisbah energy invested, 1 energy out. Then why we want to ever do it? Kan? So sebab tu perkara ni kita kena faham. Oil and gas ni still among the highest content of energy out with the energy that being invested. So dengan cara tu kita nak maintain sebab kita nak preserve industri. Kita tahu itu very good lah sebab that means the more we perfect this, the better it become. Maksudnya you can invest lesser. What it means is if you are efficient, you can even reduce 1 to become 1 to 20, 1 to 40 tu jadi 1 to 50. That is the ultimate lah. Sebab that means we can, tadi macam kita cerita lah, engineer lah efficiency. We get the most by least resources in. So we produce more by investing least. So dengan cara tu kita nak make sure kita jadi low carbon industry, low carbon solution. So apakah cara-cara untuk menjadi low carbon solution? Kita tahu industri ini kita wujud. So in terms of net zero carbon, kita akan buat 2. Reduce the carbon intensity or reduce the carbon production and offset. Apa maksud offset? Dengan cara CCUS, iaitu kita store, offset lah. Kita reduce and also itu reduce lah. But offset, example reduce wastage, kita circular economy, dan juga kita mengamalkan prinsip mampan penggunaan forest kita. Itu ialah offset. Maknanya make sure we maintain enough tree, make sure our lungs in the nation is preserved, and also ocean is the best absorber of CO2. Kita kena make sure they maintain certain ratio of ocean. So benda-benda ini adalah offset. So mengamalkan pengurangan CO2, pengurangan wastage, circular economy supaya jangka hayat sesuatu bahan boleh ditambah lagi, plastik dan sebagainya, penggunaan plastik dan sebagainya, kita dapatlah reach net zero carbon. So oil and gas dalam tu kita pun sama juga, kita nak reduce the CO2 ataupun carbon intensity, kita pun nak buat circular economy, kita pun nak reduce the wastage. Itulah 3. So bidang-bidang baru adalah berkenaan tadi apa yang cakap tadi. 1, CCUS, iaitu kita produce tanpa CO2. Betul. Tiasanwar, boleh tak bincangkan sedikit mengenai konsep CCUS kepada pendengar-pendengar kita? Memang tak pernah dengar kan? Macam kita ni pengamal, kita selalu dengarkan. Yang paling senang untuk difahami pada semua. Saya akan huraikan CCUS sikit dan juga energy efficiency, iaitu low carbon operation dalam oil and gas, and third one circular economy lah. Kita pergi CCUS dulu. Apa tu CCS? Carbon Capture Utilization Storage. Carbon tu adalah elemen yang terpaksa kita handle daripada oil and gas lah. Sebab memang dalam DNA dia, molekul, korang tekan apa tu hydrocarbon, H and C. Apa lagi kita dalam hydrocarbon? Ada lagi. Kita ada H2S. Kita ada CO2. Kadang-kadang kita produce mercury juga. Semua ni adalah daripada hydrocarbon. So kita nak make sure kita nak kalau boleh kita nak perlukan CH punya molekul sahaja. Yang lain semua kita tak nak. So apa yang kita buat ialah kita dalam barangkali gas, biasanya gas lah. Gas kita pun rich in gas kan. Gas ni ada beberapa deposit di Malaysia ni ada high CO2. So maksudnya what happen bila keluarkan high CO2, nombor 1 kita kena proses CO2. Kalau tak ada CCUS, kita proses je dekat topside. Bila kita proses, then CO2 kita release to the atmosphere lah by flaring, for example. Kita flare dia CO2 keluar sebab dalam flaring tu
dia akan keluar sekali ke udara lah. Yang tu natural lah, kita tak buat apa-apa pun. Ataupun kita pakai filter membrane untuk capture the CO2 dekat top side. Tapi CO2 tu pun lepas capture kita kena regenerate balik. Dalam proses tu pun you kena get the CO2 into certain liquid, so dia akan produce banyak carbon footprint. So perkara-perkara ni adalah sangat merugikan industri lah. So apa kita buat, yang tu kita masih boleh buat. So at least kita contain. And flaring pun kita boleh stop dengan pengamalan bahawa instead of flaring, kita convert that to become energy. Kita extract barang tu supaya CO2 boleh sequestrate the CO2 daripada, instead of flaring, kita capture the hydrocarbon lah. Lagi satu, daripada source itself, instead of CO2 datang sebab daripada bawah tanah, bawah laut, kita naikkan untuk produksi. Tapi bila sampai kat surface, what we do, kita separate. Kita ada certain teknologi ni, membrane teknologi, macam-macam teknologi yang boleh kita separatekan, sequestratekan supaya CO2 ni dikeluarkan. Lepas tu kita find, kita dah produce 100 tahun ni, kita pernah ada well yang tak boleh diguna pakai. Dah lama dah, kita dah tutup dah, kita pun tak produce dah. Kita cari yang sesuai, yang ada saline water. Kapten tadi dah cakap, ingat tak? Kita satu bendalir yang senang kita boleh simpan CO2 ialah air. Saline water. Sebab tu Tuhan maha hebat, I tell you. Dia dah create ocean to us. Dia tahu kita dah akan, kita nakal, dia tahu dah kita akan produce lot CO2. So sebab tu ocean dah ada untuk bantu kita lah sebenarnya kan. Kita berterima kasih lah kepada Tuhan kita. So sama je, kita ambil konsep sains tu, kita nak store dalam saline water, kita inject CO2 into the ground supaya dia boleh capture dan simpan dan tak release langsung. So itu capture. Maknanya CO2 kita tak nak release to atmosphere, kita capture masuk bawah tanah. Yang kedua, storage, carbon capture, utilization storage. Storage tu ialah store underground lah, bukan store kat tank. Store underground di bawah tanah. Ramai salah faham beberapa ribu kilometer. Bukan simpan dalam tank bukan. Ingat ada tank kat bawah laut. Bawah laut ni ada tanah aja. Kita drill deep enough, then kita store dah. Sekarang kita talk about utilization. Utilization is the most difficult one. Until today, CO2 ada banyak industri penggunaan. Food industry ada pakai. Ada beberapa pharmaceutical industry pun pakai. Betul. Tapi penggunaan dia sikit lah. So kita kena create new utilization lah, new concept, new application lah, supaya bila kita capture, kita simpan je, sebab tak ada price kan. Nobody want to buy. Who want to buy CO2? Do you want? I got a lot then. So in future, mana tahu insyaAllah one day orang nak beli ke, orang nak pakai ke, kita boleh compress CO2 tu. Kita tak letak semua kat bawah, kita jual sikit kat orang. Sekarang orang bukan jual, orang bayar untuk ambil CO2. Industri zaman sekarang. Sebab tu CCUS ni untuk negara kita akan buat dua. Satu, kita dapat produce hydrocarbon, store CO2. Satu lagi, di future, ada negara-negara yang tak ada facility macam kita. Kita ada oil and gas well banyak. Beribu-ribu telaga. Tapi ada negara yang tak ada telaga. Apa dia buat? Hello Malaysia, boleh tak saya jual CO2 kepada you? Kita pun cakap, ya boleh. Dia compress CO2 tu, dia hantar. Lepas tu kita ambil kat terminal, kita hantar offshore, kita simpan. Dia tak jual kan? Maksudnya dia sewa tempat kita. So dia yang bayar kita. Dia bayar kita lah. Okay. Konsep dia ialah betul. So dia bayarlah setiap unit CO2 tu. So maknanya kita ada banyak perkara. Kita dah lah dapat penjanaan ekonomi by producing hydrocarbon while CO2 is keep down. Kalau tak, kita tak boleh produce benda ni sebab high CO2. Kita ada aspirasi negara 2050 net zero carbon, Petronas net 50 zero carbon. Kalau tak ada CCUS, tak jalan. Ya, betul. Kalau kita produce net zero, tak boleh jadi. So maka dengan tu CCUS itu memang adalah suatu yang muktamad, yang hangat diperlukan kalau kita nak aspirasi 2050. Ya, tak ada cara lain dah. Itu memang diperlukan. Yang kedua, penjanaan ekonomi melalui orang sewa nak bagi CO2, kita sewa tempat ni, nak store lah. Ini yang ada konflik ke government ni. Sarawak realise that importance and they want a bit of that lah. Okay, fine. Dan kita pergi yang ketiga. Apa lagi boleh dapat? Carbon trading. Itu sangat penting ni. Faham tak carbon trading? Malaysia sekarang carbon trading ialah voluntary, tak wujud. Tapi di negara-negara lain, orang sebenarnya bayar penalti untuk CO2. So, when you produce CO2,
orang bayar penalti. That penalti itu kita boleh collect. Sebab kita ambil CO2. Boleh collect. Sebab kita buat offset. Storage ni adalah offset. So maknanya kita boleh offset dah. So dengan tu. So maka dengan cara tu, kita mungkin kalau ada carbon market tu, kita mungkin boleh earn money lah. But Malaysia belum ke arah itu lagi. Saya pun tak sure mekanism tu. Bila mekanism tu telah dipaparkan, boleh buat forecast lah. Sekarang pengetahuan saya pun kurang sikit bab tu. Tapi yes, carbon in future, people can earn money by offset. Maknanya by offset, by ni kan. So sebab tu solar plant apa semua pun sebenarnya dia ada renewable sector can earn from the carbon trading. Dia buat trading lah. Sama macam trading syarikat, sekarang kita trade kg of CO2 pula. That can be traded. So dengan begitu, kita dari segi CCUS dah cerita. Betul. Kita dua lagi saja, very simple one. Satu lagi, low carbon operation. Low carbon operation ni apa peranan jurutera? Apa peranan skill graduan kan? Low carbon operation ni dia kena ada peningkatan teknologi. Dari segi macam mana kita menghasilkan kerja yang kita buat tapi dengan low carbon footprint. Iaitu kalau nak buat low carbon footprint, there are few enablers lah. Advanced technologies such as apa-apalah mechanical, electrical ke apa ke boleh improve. Dia cut short the time, reduce the time usage, efficient, effective. Lagi satu ialah advanced data driven technology. Data driven technology ni merangkupi semualah AI, machine learning, digitalization. Sebab dengan penggunaan ni banyak perkara dimudahkan. Bila jadi mudah, bila senang buat pun dia reduce carbon footprint tau. Bila senang buat, you buat cepat. Ataupun you reduce the waste. Sebab you tak teragak-agak lagi. Efficiency, kejituan semua improve. Sebab tu digitalization indirectly can contribute to improve the work as well as reduce carbon footprint. So yang kedua. Yang ketiga ialah the transformation in terms of how we handle the industry, recycling and circular economy. Kita as a industry pun produce a lot of waste juga. Kita bukan saja produce oil and gas. Saya nak bagi satu surprise lagi. Kita produce a lot of water. Actually, setiap barrel yang kita produce in Malaysia, lebih kurang 70% ialah air. Hanya 30% saja minyak dan gas. So, maka dengan tu kita ada bigger problem. What to do with this water? So, water is a waste. Now, apa lagi waste? Kita juga produce a lot of sand. And that's a lot of waste. Kita juga menghasilkan macam-macam lagi waste. Entire chain of industry, maintenance ada waste, midstream ada waste, upstream ada waste. So we want to convert this waste into resources. And this is another way we can reduce the intensity of carbon footprint. And then circular economy. Bukan saja reduce the waste, kita bagi yang ni kepada orang lain. Contohnya sekarang ni ada juga beberapa Petronas pernah share dalam dia punya persidangan. Dia sedang bekerjasama dengan cement industri untuk ambil dia punya waste bagi kat industri lain supaya waste tu diguna pakai. So maknanya dia pun mengurangkan CO2 release dia lah. So kolaborasi antara banyak pihak pun boleh reduce the CO2. Dari segi situ, jurutera semua, kalau you all are aware of this initiative, kalau ada ambil FYP ke, final year project ataupun skill-skill yang baru, iaitu skill set dia, bila nanti esok lusa the CCUS dah ready, orang yang handle ni pun kena ada pakaran yang special sikit. Sebab CO2 is very dangerous, korosif dan sebagainya. So dia kena tahu teknologi-teknologi, penggunaan teknologi-teknologi baru tu. So memang akan create new bidang-bidang yang baru, cabang-cabang yang baru, opportunity yang baru untuk graduan lah. Tuan, saya berminat tentang topik CCUS tadi. Apa tu nama? Let's say lah, bayangkan saya ni graduan ataupun lepasan SPM. Saya nak jadi pakar CCUS. Contoh kan. Apa jurusan ataupun disiplin yang tuan boleh suggest kepada saya? Okay. Kalau nak jadi pakar CCUS ataupun pakar new energy ni. CCUS ni unfortunately not a science lah. It's an application. So therefore, sebenarnya kepakaran tu akan datang daripada bidang yang sedia ada. Contohnya petroleum engineering, reservoir engineering ialah bidang subsurface, iaitu pemahaman bahawa macam mana saya nak store ni CO2. Bila saya store ni, apa jadi kat bawah ni? So itu pemahaman tu adalah disiplin yang dipanggil earth science lah. So earth science dan juga petroleum engineering. Engineering and science tu berhubung kait lah.
So petroleum engineering pun bukan sebenarnya science pun, dia application. So like mechanical engineer can become petroleum engineer. Tapi yang membezakan adalah universiti-universiti di Malaysia ni ada beberapa universiti je yang ada bidang petroleum engineering, UTP, UiTM, UTM, UM, APU, UCSI, Harry Ward, dekat UMS dan juga UMP, Universiti Malaysia Pahang, dan juga satu lagi ialah satu lagi universiti dekat Sabah lah, saya tak ingat. So these are the universities. So this university pun sedang bergiat menambah kursus-kursus dan juga silibus-silibus yang berkaitan dengan CCUS dalam petroleum engineering dan juga geology and geoscience. Ini perkembangan terbaru ni sebab saya risau sebenarnya dengan silibus yang berlaku di universiti. Ya, macam yang selalu mereka katakan dia tak align, tak seiring dengan perkembangan industri. Kan? Okey. Right, kita sudah habis new energy tuan. Okey, alhamdulillah. Okay. So bateri ingat So EV car, saya pun sebenarnya suka dengan EV car, tapi cuma meningkatkan pemahaman kita lah. Betul. Right. Okey tuan, alhamdulillah kita dah sempat berbicara mengenai new energy. Yang terakhir saya nak minta tuan punya nasihat kepada dua-duan kita. Yang pertamanya, adik-adik kita yang ingin berkecimpung dalam industri minyak dan gas, yang baru bermulakan langkah. Okey, nak nasihatlah daripada tuan. Dan kepada industri-industri minyak dan gas luar sana, kan? Apa yang kita perlu lakukan, yang kita boleh improve, kan? Daripada semasa ke semasa. Okey. Peredaran di oil and gas pun sentiasa berkembang lah. Dia tak statik lah. Dia ada challenges baru ataupun dan juga peranan baru juga. Sekarang peranan kita untuk make sure kita jadi industri yang mampan, industri yang very conscious, maksudnya kita faham keperluan daripada the world lah. Mereka nakkan kita jadi low carbon. So dengan peredaran begitu, kita sebagai graduan pun kena sentiasa mengambil tahulah. Jangan kita apa orang kata, pendekatan kita tu penting. So saya pernah juga dulu masa university time saya nak pergi kepada kuliah, itu je lah. Selain daripada kuliah, iaitu pengetahuan tambahan, workshop, conference ataupun berhubung kait dengan pengamal industri sangat kurang. Tapi sekarang the opportunities are a lot. Betul. Ya, setiap universiti pun dia dah memang rapat dengan industri dah, iaitu dari segi banyak workshop dan juga pengamal industri pun ada menasihati universiti dan sebagainya. So adalah tanggungjawab kamu semua. Ini tanggungjawab kamu, kan? Sebab your life is in your hand. Nobody else will be responsible kalau you become okay ke, tak okay ke, you become successful. The success is yours. And you should be cherishing your own success as much as your parents do. But the parents live their life, you live your life. So in your life, you have to be accountable for your decision lah dengan you punya aktiviti ni. Kalau korang spend time, more time, I pernah tengok lah ramai juga kawan-kawan I dulu, asyik main game je, kan? Social media, which is good, saya pun banyak juga dalam social media, but we have to practice what we really want. Sebenarnya social media kalau tak pandai guna, jangan guna. Sebab social media today is the biggest disruption to stay focused. Orang yang berjaya ni akan ada dua. Satu, fokus. Satu lagi, disiplin. Betul. Tak ada tipu. Dua benda ni. You can go to any social media, TikTok today, you check, you click tengok, dia punya jawapannya sama. Dia kata, betul lah. Focus and discipline. Kalau it give you a lot of distraction, that means you don't know how to use it. Kalau it give you terrible distraction, you cannot study, at your work also you cannot work, then you must manage yourself lah. Dan disiplin. Disiplin pun semasa belajar pun very important ni. How are you investing in you? Jawapan ni penting ni. You think about it yourself. Bukan invest, kata kita invest dalam bank apa semua tu. Itu bank money akan grow lah. Kita nak invest dengan apa? Of course lah. Spiritual investment is very important. Kita invest supaya kita become spiritual, kan? Tapi what else we invest ourselves with? Because for you, you are the most important person. So if you think you are the most important person, then you are more important than your bank, you're more important than your car, you're more important than your bike, you're more important than your house. Then you must invest in you lah. You must invest with the knowledge, experience, meeting people like Fazrul contohnya, kan? And attend khusus, mengambil tahu lebih. Kalau you don't want to do any of those,
how can you expect a good result lah? Saya pun kadang-kadang hairan juga. Pemuda-pemuda dia nak berjaya, fast result. dia nak result cepat-cepat, tapi tak nak invest. Tak nak, and also don't want to give a time. Sometimes it take time to ni kan. And please lah, lagi satu saya punya advice, do not treat life as a race. If you treat life as a race and you compare orang lain lari kuat or lagi slow, lepas tu you compare the race, you are in your own race. If you want to treat life as a race, the final destination, you know what? In your crematory lah. Masuk kubur lah. Itulah racing dia ending. So kita bukan dalam race, kita sebenarnya in our own journey. So it's your own journey. So please deal with it with these two quality lah. Focus and also discipline. Stay focused to do what you really aspire to do, passionate about. And it's nothing wrong kalau end of the year, of course lah kita nak pujuk semua orang masuk STEM, jadi engineer. Betul. Tapi if it is that not your passion, it's okay. It's okay. Admit it. Do things that you will like and you will succeed. Don't do things for the sake of mass. Macam tadi kan, kita pun energy transition, semua ikut transition kan. I nak berkembangkan idea. We don't follow the mass, follow what our instinct tell, follow what is suitable to us, follow our culture, follow what is required to our nation. InsyaAllah we have to our own pendirian tersendiri lah. So dengan tu saya harap you all will invest in yourself with getting the right kind of ilmu, knowledge and also experience. Lagi satu, bila you dapat experience macam ni, there's one thing happen, actually the experience is about failure. When you want to learn from others, you're actually avoiding a lot of failures, because that person could have invested a lot of failures, means costed them money, costed them time. Now you can prevent. That's very powerful with the social media, very powerful with all the data analytics. But if you don't know that power, you yang rugi. Ingat, I pakai je. Tapi sebenarnya people figured it out tu sebelum, contoh one program, sebelum that program come out, a lot, thousands and thousands of failure, and that failure could have been avoided with you. So sebab tu kita nak make sure you akan dapat tahu resepi yang boleh bagi lebih better chance of success lah. So dengan tu I harap oil and gas Meta ni akan berkembang bagi that instrument in graduates hand lah, insyaAllah. Terima kasih Tuan Sanwar dengan nasihat tersebut. Berakhirnya podcast kita pada sesi kali ini. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih mewakili OGM, mengucapkan terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada Tuan Sanwar. Semoga kita sebab saya rasa masa kita 2 episod ni tak cukup ni. Banyak lagi kupasan tajuk-tajuk yang kita boleh kupas. InsyaAllah dalam masa akan datang kita boleh, kalau sudi kiranya, kalau TS ni lah kita punya jemputan. Okey, itu sahaja daripada kami OGM. Kita jumpa dalam next episode. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.